Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Halimah. Bersua kembali kita di dalam Bual Bicara secara langsung menerusi page Medical Device Authority Malaysia, dan pada pagi ini MDA akan membawakan anda dengan satu topik yang begitu menarik, iaitu berkenaan dengan Akta 737 Do's and Don'ts. Dan mengapa pada pagi ini MDA membawakan anda membincangkan tajuk ini bersama-sama dengan anda adalah kerana masih terdapat segelintir rakyat Malaysia yang kurang memahami berkenaan dengan Akta 737 ini, apa yang perlu dipatuhi dan apa sebenarnya yang perlu dielakkan di dalam Akta 737 ini. Dan untuk itu bersama dengan saya adalah pegawai jemputan daripada bahagian pemantauan dan penguatkuasaan, iaitu Encik Farhan Ishak. Selamat datang Encik Farhan Ishak. Terima kasih kerana hadir pada pagi ini. Okay, sebelum kita mulakan dengan soalan yang pertama, saya ingin saya mahukan penonton-penonton semua untuk sama-sama like dan share kita punya Bual Bicara pada pagi ini supaya sama-sama dapat manfaat dan sama-sama kita dapat kongsikan Bual Bicara pada pagi ini. Jadi saya daripada itu juga saya ingin ingatkan juga kepada penonton-penonton semua supaya sekiranya anda terdapat soalan yang ingin anda ajukan kepada kami, anda boleh meninggalkan sebarang soalan anda di ruangan komen Bual Bicara secara live ini, dan insyaAllah kami akan memilih antara 2 ke 3 soalan, dan sekiranya masa tidak mencukupi kami akan reply soalan tersebut melalui private message PM. Okay, baiklah, saya rasa kita boleh mulakan dengan soalan kita yang pertama, iaitu berkenaan dengan kepatuhan terhadap Akta 737 ini. Okay, boleh Cik Farhan terangkan secara ringkas berkenaan mengapa sebenarnya kita perlu mematuhi Akta 737 ini. Silakan Cik Farhan. Okey, terima kasih Puan Halimah. Okey, untuk makluman semua, Akta 737 ni adalah atau kita dikenalikan sebagai Akta Peranti Perubatan 2012, yang mana diwujudkan untuk mengawal selia peranti perubatan dan juga industri peranti perubatan bagi memastikan peranti perubatan yang ada kat market Malaysia ni selamat dan berkesan. Untuk makluman semua juga, dalam peruntukan Akta 737 ni, kita memang mewajibkan pendaftaran peranti perubatan yang hendak diletakkan dalam pasaran Malaysia. Lepas tu yang kedua, syarikat yang atau seseorang yang hendak mengimport, mengeksport dan meletakkan peranti perubatan kat pasaran Malaysia kena ada lesen establishment. Selain itu juga, dalam Akta 737 ni ada peruntukan berkaitan pasal mengawasi pasca pasaran, periklanan dan juga penggunaan medical peranti perubatan tersebut. Okey, ini untuk memastikan semua medical peranti perubatan yang ada kat Malaysia ni selamat dan berkesan semasa digunakan lah. Okey, tadi ada tuan menyentuh berkenaan dengan mana-mana individu atau mana-mana orang, seseorang atau syarikat yang menjalankan peranti perubatan. Boleh tak Cik Farhan Ishak terangkan lebih lanjut berkenaan sebenarnya siapakah individu atau seseorang yang dimaksudkan itu? Okey, sebelum saya terangkan berkaitan individu ni, biar saya terangkan seksyen 15 lah. Peruntukan seksyen 15 Akta 737 ni menyatakan bahawa seseorang atau sesiapa yang hendak mengimport, mengeksport atau meletakkan peranti perubatan yang didaftarkan mestilah mempunyai lesen establishment. So tak kisahlah sesiapa kalau seseorang tu hendak bawa peranti perubatan, sebagai contohlah saya ambil peranti perubatan medical face mask. Okey, kalau dia hendak bawa mengimport medical face mask daripada luar negara, dia perlu ada lesen establishment dahulu sebelum mengimport dan meletakkan peranti perubatan tersebut di Malaysia. Okey, jika gagal, individu atau seseorang itu boleh jika disabitkan kesalahan, kalau bersalah RM200,000 Malaysia atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan kalau kita dapati peranti perubatan tersebut tidak berdaftar, so dia juga telah melanggar seksyen 5 lah, dan boleh menyebabkan kita denda dia RM200,000, penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Okay, jadi tuan, maksudnya walaupun dekat media sosial ada individu ni dia meniaga face mask dan yang dibawa daripada China, maksudnya individu tersebut harus mempunyai lesen ya? Ya, betul, sebab dia dah mengimport peranti perubatan ke dalam pasaran Malaysia. Dan sebenarnya jika disabitkan kesalahan, anda boleh didenda tidak lebih daripada RM200,000 atau penjara tidak lebih daripada 3 tahun atau kedua-duanya. Sebenarnya kesalahan yang sangat besar Cik, tuan.
Dan seterusnya kalau kita dapati peranti perubatan tersebut telah pun berdaftar dengan USFDA, dah ada CE mark dan dah lama pun sebenarnya dijual di negara Eropah, negara US. So macam mana pula tuan-tuan? Masih perlu nak kena daftar juga ke? Okey, walaupun contoh puan cakap tadi dah ada USFDA, dah ada CE mark, dah ada pernah jual dekat negara luar dah beberapa tahun-tahun. Kalau jika dia hendak jual di Malaysia, peranti perubatan tersebut perlu berdaftar di bawah akta ini. So sebelum bawa masuk, daftar dulu. Oh, maksudnya tak kira lah negara mana sekalipun yang dibawa masuk, India ke, China ke, Amerika ke, Eropah sekalipun, pastikan peranti perubatan tersebut perlulah didaftarkan di bawah MDA. Okey, saya harap penjelasan ini begitu jelas lah untuk penonton-penonton kita pada pagi ini. Dan Tuan, sebenarnya kalau kita nak pastikan peranti perubatan yang kita dah daftar dengan MDA tu orang awam boleh tahu, di mana pula tu Tuan? Okey, dia ada dua cara lah untuk orang awam ataupun pengguna nak tahu peranti perubatan tersebut sudah berdaftar ke belum. Ada dua cara. Yang pertama, cara yang pertama, kita boleh tengok pada produk tersebut. Produk tu kita boleh tengok dia ada tulis, kalau selalu yang dia tulis adalah MDA registration number. Kat situ maksudnya dia sudah berdaftar dan dia ada nama, dia ada letak nama pengilang ataupun wakil diberi kuasa atau authorized representative dalam guna AR lah. Dan maksudnya device tu dah berdaftar pada, kita boleh lihat pada labeling pada produk tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pengguna boleh menyemak dekat kita punya sistem, iaitu sistem Public Search Medical Device Authority Registry. Itu bolehlah pergi ke kita punya link tu, www.mdar.gov.my. Di situ nanti dia akan bawa ke kita punya satu sistem lah. Tapi sebelum nak masuk sistem tu, kena masuk kita punya MDA portal, iaitu www.mda.gov.my. Dan kita kalau guna smartphone lah, untuk makluman, kalau kita guna smartphone boleh akses melalui smartphone dan kita type lah saya cuba. Boleh. Okey, langkah je mudah. Kita masuk mula-mula ke pergi ke portal MDA, www.mda.gov.my. Okey, selepas masuk tu kita scroll down, kita tengok ke bahagian e-services. Okey, dia ada tulis kat atas sekali Public Search MDAR tu. Klik ke situ dan dia akan bawa kita ke page barulah. Itu sistem kita MDR. Kat situ boleh masukkan nombor pendaftaran peranti perubatan tersebut ataupun nama peranti perubatan yang ada pada kotak atau botol itulah. Nampaknya begitu mudah ya Tuan. Hanya masuk di portal MDA, kemudian anda pergi ke bahagian Public Search Engine, dan kemudian typekan saja nama peranti yang anda ingin tahu sama ada telah berdaftar ataupun tidak dengan MDA. Sebagai contoh di sini saya type lah Cik Fahan, medical face mask misalnya. Medical face mask. Medical face mask. Okey. Dan kita tekan search. Dan dia akan tunjuklah senarai medical face mask yang ada. Yang sebelah tu, yang tu nama peranti perubatan, yang sebelah tu adalah nombor pendaftaran dia. Sebenarnya memang cukup mudah. Orang awam memang cukup mudah untuk mengetahui di mana sebenarnya peranti perubatan yang berdaftar dengan MDA. Hanya layari portal MDA dan sekali lagi masuk ke bahagian Public Search MDAR dan type saja nama peranti perubatan tersebut seperti yang dilabelkan, dan anda akan dapati terdapat senarai peranti perubatan yang telah pun berdaftar di MDA di ruangan ini. Begitu mudah, memang mudah sebenarnya. Sangat mudah. Okey, Cik Fahan, bagaimana pula, adakah kebarangkalian sekiranya saya type dekat guna MDA ni, saya type, kalaulah saya semak dekat MDA ni, appear nama peranti perubatan yang berbeza dengan seperti yang saya cari. Okey, itu saya punya first. Untuk ni saya nasihatkanlah, kalau pengguna atau orang-orang yang jumpa macam tidak dia punya dekat luar, dekat label dengan dalam sistem tu berbeza, saya nasihatkan jangan beli produk tersebut. Yang pertama, jangan beli. Yang kemudian buat pertanyaan ataupun aduan pada MDA sendiri di kita punya sistem aduan kita lah, atau sistem pertanyaan, iaitu MDA Famous. Dia punya link adalah www.famous.gov.my. Dia punya langkah pun sama, kena masuk ke kita punya MDA portal dahulu.
Dan di bahagian e-service tu ada nampak MDA famous dan masuk ke situ. Cuma saya nasihatkanlah untuk pengguna atau orang awam, berilah maklumat dia orang yang lengkap lah bagi memudahkan pihak MDA untuk menghubungi jika dia punya pertanyaan atau aduan tu macam tak lengkap. Dan kalau memang kita nampak memang berlaku ke pelanggaran Akta 737, dan pihak MDA akan ambil tindakan lah. Kita akan menjalankan siasatan terhadap aduan lah. Kita dah consider aduan kalau berlaku pelanggaran, dan kita akan ambil tindakan terhadap aduan yang kita terima tu. Baiklah, sebenarnya ini adalah tanggungjawab anda sebagai pengguna peranti perubatan sekiranya anda berhadapan dengan situasi di mana anda telah pun menggunakan sistem MDAR dan anda telah pun membuat carian di situ dan mendapati anda nak beli peranti A, tapi tiba-tiba peranti A tak muncul, tiba muncul peranti X. Itu ada tanggungjawab anda untuk memastikan anda tidak membeli peranti perubatan tersebut dan membuat aduan dengan bukti yang lengkap untuk memastikan siasatan dapat dijalankan oleh bahagian pemantauan dan penguatkuasaan. Seterusnya, Cik Farhan, berkenaan dengan apakah kebiasaan kesalahan-kesalahan yang dilakukan semasa menyiasat pelanggaran Akta ni untuk bahagian syarikat-syarikat lah? Okey, kebiasaan lah pelanggaran yang dilakukan yang pihak MDA terima. Okey, yang pertama, dari beberapa lah tapi saya fokus dalam 4 lah dahulu. Yang kerap kali kita terima, yang pertama adalah kita dapat aduan berkaitan peranti perubatan yang tidak berdaftar, iaitu telah melanggar Seksyen 5. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, seseorang tu yang membawa masuk atau mengimport atau meletakkan dalam pasaran, dia tidak punya lesen establishment, iaitu telah melanggar Seksyen 15. Okey. Yang ketiga, kita dapati ada someone atau syarikat telah membuat iklan terhadap peranti perubatan yang tidak berdaftar, iaitu telah melanggar kita punya Seksyen 44, iaitu periklanan, iaitu kena sebelum buat iklan kenalah daftarkan produk tersebut. Okey. Maksudnya tuan, dia apa-apa jenis iklan di media sosial? Ya, semua jenis. Di media sosial atau di surat khabar ke majalah, brosur semua. Tapi first kena device tu kena berdaftar lah. Peranti perubatan tersebut kena berdaftar. Okey, dan keempat adalah berlaku pemalsuan dokumen. Iaitu semasa proses mendaftarkan peranti perubatan atau permohonan lesen, ataupun dia palsukan sijil atau lesen yang telah kita keluarkan, yang itu telah melanggar Seksyen 76 lah, pemalsuan. Ini terdapat 4 seksyen yang utama yang kerap lah kali yang kita terima aduan. Itu Seksyen 5, Seksyen 15, Seksyen 44 dan juga Seksyen 76. Ya. Dan Cik Farhan, mungkin ada kata-kata yang mungkin Cik Farhan nak sampaikan kepada penonton-penonton kita pada hari ini berkenaan dengan peranti perubatan, tajuk kita Akta 737 Do's and Don'ts, sebelum kita mengakhiri sesi buat kita pada pagi ini. Okey, saya punya nasihat lah. Yang pertama kepada syarikat yang atau seseorang yang terlibat dengan peranti perubatan ni, terutamanya yang telah ada lesen establishment, hendaklah patuh dengan keperluan akta dan peraturan di bawah akta ni lah, iaitu kena make sure mengikutlah keperluan dan peka terhadap akta 777 dan peraturan. Yang kedua, yang mana yang telah membawa masuk atau mengimport peranti perubatan tapi tidak mempunyai lesen establishment, hendaklah untuk berhenti dan mohon lesen establishment dengan kita sebelum mereka sambung dia punya perniagaan. Dan yang ketiga, kepada orang awam, saya mohon untuk semak dahulu peranti perubatan sebelum belilah di kita punya sistem MDAR tu sebelum buat pembelian, untuk mengelakkan berlaku sebarang make sure untuk pastikan tiada peranti perubatan tersebut berkesan sebelum digunakan. Okey, Cik Farhan, sebenarnya kita ada terima satu soalan daripada penonton kita, daripada Cik Salza berkenaan dengan saya ada beli barang rumah dan mendapati saya ada beli barang rumah dan dapat percuma alat perubatan COVID test kit dengan glove. Kalau produk itu tidak berdaftar lagi, boleh ke orang awam terima atau menjadi satu kesalahan? Ini soalan yang diterima pagi ini. Okey, untuk yang ni pendapat saya lah sebagai pegawai MTA ni. Okey, untuk terima, boleh ambil peranti perubatan tersebut, kita ambil untuk sebagai bukti
Bukti yang mana kita dapati memang telah berlaku pelanggaran akta lah, iaitu kita dapati peranti buatan yang tidak berdaftar telah diletakkan dalam pasaran walaupun secara percuma. Dia dah consider sebagai kita consider sebagai telah meletakkan juga. So kemudian ambil juga peranti buatan tersebut sebagai bukti. Kemudian saya minta puan tu tadi bolehlah membuat aduan kepada pihak MDA di kita punya sistem, iaitu sistem MDA Famous. Dan saya minta puan tersebut bagilah maklumat lengkap supaya kita boleh menghubungi puan tersebut untuk meminta sekiranya dia punya aduan tu tidak lengkap ataupun kita perlukan maklumat tambahan. Tu saya haraplah puan tadi buat aduan, ambil gambar yang peranti buatan yang dapat tu, simpan sebagai bukti. Dan kita maybe akan hubungi puan tersebut, kita akan ambil peranti buatan sebagai bukti lah, bukti yang telah berlaku pelanggaran akta 737. Saya harap jawapan itu jelas kepada Puan Saza. Dan soalan yang seterusnya yang kita terima adalah daripada Cik Lim Seng Chiu berkenaan dengan adakah MDA akan mengambil tindakan kepada online platform yang menjual parallel import medical devices. Okey. First kita akan check dulu. Yang pertama, untuk makluman semualah, kita online platform ni kita ada buat kolaborasi lah dengan diorang. Kita dah terangkan berkaitan akta 737 dekat online platform ni, dan diorang pun tahu dan patuhlah. Dan untuk pengetahuan tuan tu lah, kita setakat hari ini untuk parallel import ni kita akan, for example, kita based on aduan. Kalau aduan tu kita terima memang berlaku parallel import, dan kita akan minta pihak online platform tu untuk turunkan, dan kita akan ambil maklumat penjual. Kita akan ambil maklumat penjual dan kita akan terus ke penjual tersebut lah. Kita akan dapat maklumat sama ada mana dia dapat dia punya peranti buatan jual ke online platform tu. Kalau dia ambil, contoh dia ambil kat pasaran Malaysia, tak jadi masalah. Sebab memang kalau device dah berdaftar ambil ke pasaran Malaysia, itu adalah device yang sudah berdaftar, tak ada masalah. Dan kalau kita nampak kalau penjual tersebut, kita akan tengok penjual tersebut perlu berlesen ke tidak. Kita akan tengok dia punya skop, dia punya perniagaan macam mana. Yang tu sebelum kita ambil tindakan. Tapi kita akan pastikan parallel import ni, kalau dia direct import daripada luar negara, yes, menjadi satu kesalahan dan dia perlu berlesen dan telah melanggar Seksyen 15, dan kita akan ambil tindakan. Saya rasa memang jawapan yang terperinci lah yang telah diberi oleh Tuan Farhanisa berkenaan dengan soalan yang diajukan sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kita punya bual bicara pada pagi ini, memang masa singkat ya. Tapi sebelum tu saya ingin mengalu-alukan kepada penonton-penonton semua yang sedang menyaksikan kami secara live pada pagi ini untuk memberikan sebarang topik cadangan untuk kita membuat satu lagi slot bual bicara berdasarkan tajuk cadangan yang anda berikan kepada kami, dan insyaAllah kami akan select mana yang sesuai untuk kami buat bual bicara untuk slot akan datang, dan nantikanlah dengan tajuk tersebut untuk sesi akan datang insyaAllah. Baiklah, kami mengundur diri terlebih dahulu. Terima kasih kerana meluangkan masa, dan daripada saya Puan Halimah dan Cik Farhanisa, terima kasih.